Dia mata jaga-jaga, dia terus bagi tahu Hasan, minta maaf Hasan. Unta kamu tu aku bunuh. Kawan baru mangkit tidur, mata bina atau nak otak tak center lagi. Dia tarik pedang tuan, cak dia bagi. Mati kawan ni. Bila dah mati, Allah. Hai, macam mana pula dah? Dia pergi jumpa khalifah. Umar kata, kutiba alaikumul qisas. Wajib bunuh. Bunuh, balas bunuh. Maka dia kata, saya terima ya Amiral Mukminin. Tapi bagi peluang kat saya nak balik kampung sekejap. Nak selesaikan hutang piutang semua. Umar kata, boleh. Tapi kena ada anda penjamin. Siapa nak sanggup jamin? Al-Hasan. Maka angkat tangan Abu Zar Al-Ghifari. Ya Amiral Mukminin, saya jamin sahabat saya Al-Hasan. Umar kata, boleh. Tapi ingat, dia tak balik, hang kena. Abu Zar kata, insya-Allah. Dia pun balik. Bagi kuda sekok, kuda yang tangkas, dia pun balik. Janji nak kembali lepas asar. Lepas asar, habis elok orang sembahyang asar habis, dia pun sampai. Minta maaf terlewat. Sekarang saya bersedia menerima hukum Allah Ta'ala, kata Al-Hasan. Umar kata, seperti mana kita maklum, masalah bunuh ni, ini hukum qisas. Hak waris. Waris boleh tuntut bunuh balas. Waris boleh minta ganti dengan diat. Waris boleh ampun saja. Jadi kuasa pengampunan di tangan waris. Maka bangunlah tuan-tuan sekalian, wakil waris yang kena bunuh. Bagi salam apa semua, ya Amiral Mukminin. Kami adik-beradik kami semua, waris-waris semua dah berbincang. Sebentar tadi, kami ampunkan sajalah saudara kami Al-Hasan. Allah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayang. Sahabat-sahabat semua berselawat. Peluk hang aku. Waris yang kena bunuh, waris yang membunuh. Berpeluk-pelukan. Masya Allah. Inilah sejarah tuan-tuan Islam. Yang disebut oleh Allah Ta'ala. Walakum fil qisasi hayatun. Bagi kamu, qisas itu kehidupan. Kalau dulu sebelum datang Islam, orang Islam tuan-tuan, orang Aus Khazraj, kes kecil-kecil je, hang bunuh, aku bunuh, balas. Kes unta ya. Kawan ni bunuh, kawan ni balas, kawan ni balas. Akhirnya berperang, bergaduh, berpanjang-panjangan. Datang Islam bawa qisas, jadi kehidupan. Jadi maqasid qisas ni, iaitu tuan-tuan, nak jaga nyawa. Supaya nyawa tu, makna kata terpelihara. Kerajaan bunuh balas orang yang membunuh. Dia tidak ada bertindak, makna kata orang ni balas dendam, tak ada. Jadi maqasid yang kedua, jaga nyawa. Yang ketiga baru tuan-tuan sekalian jaga akal. Batu kita tak bagi orang mabuk. Orang mabuk ni tuan-tuan bukan sakat dia rosak, otak dia rosak, dia rosakkan orang lain. Pemandu mabuk bawa kereta tuan. Ni cerita zaman rumah setinggan banyak dulu ni di Kuala Lumpur. Dia ni tuan-tuan kerja buruh kasak, buruh binaan. Pergi kerja naik basikal tuan. Naik basikal, duduk di kawasan rumah, makna kata kawasan setinggan. Mana ada api, api pakai tarik-tarik je. Air pun pakai sambung-sambung je. Petang pagi tu, sebelum dia pergi kerja, anak kata, Pak, dia kata, cikgu minta yuran. Orang semua, kawan-kawan semua bayar, saya seorang belum bayar. Pak dia kata, tak apalah, petang ni saya abah dapat gaji, abah bagi duit. Ya isteri pula mengadu, abang, beras kita dah habis. Gula pun dah habis. Kan? Jadi abang pergi kerja, dapat gaji, kata belilah beras, belilah gula, beli minyak masak sama. Jangan lupa beli tepung, beli pisang awak untuk anak kita besok pagi, nak buat kuih. Petang tu satu hari, satu keluarga tak makan apa tuan. Duk tunggu suami balik ni. Tiba-tiba polis yang datang. Bagi tahu, pak cik ni, buruh kasak ni dilanggar oleh kereta pemandu mabuk. Siapa tengok semua teriak menangis tuan. Berceramuk gula-gula. Pisang-pisang gula-gula semua. Berat-berat terpelantin. Bukan dia seorang mabuk ni, orang ni. Masa depan keluarga ni macam mana? Sebab tu Islam memandang berat soal mabuk. Apa hukuman dia? 40 rotan. 40 rotan ni nak jaga akal. Bila akal dah rosak, suami isteri dia kena pukul. Anak kena sepak. Habis semua orang ni marah. Bila dia dah mabuk, rumah tangga pincang. Nak jaga akal. Islam datangkan hukum hudud. Orang yang mabuk 40 rotan. Ini dilakukan oleh Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar.
Mai Umar dia bagi 80 terus. Dalam hudud Kelantan antara 40 ke 80. Itu pulang berhakim. Kemudian barulah datang jaga zuriat. Jangan berzina. Zina akan senang tuan. Nak sebab 100 rotan, nak rejam mati ni, bukan senang tuan. Saksinya 4, selalu saksi 2. Kes zina ni saksi sampai 4. Pasal hukuman dia berat, dia punya tu pun berat. 4 orang naik satu kereta nak main mengaji. 4 ni semua adil. Tak buat dosa besar, tak mengkaikan dosa kecil. Sampai tepi jalan, loh, tengok orang berzina. Berzina ni nampak clear. Dalam kitab-kitab lama tu, kitab tua-tua dulu, kitab kuning, dia sebut ibarat kita melihat batang celak masuk dalam bekas celak. Nampak sungguh jelas. Kemaluan lelaki tu masuk betul-betul kemaluan perempuan. Nampak clear. Kalau dia selimut, tak boleh cas dia. Zina. Dia dicas sebagai menghampiri zina. Maka dia kena takzir. Dia tak boleh dihukum dengan hukum zina. Bukan senang tuan, nak dapat fakta tu. Makna jarang sekali kita dapat kes zina ni. Tapi dia menggerunkan. Memang kita nak bagi gerun. Lah ni penjenayah tak gerun. Macam perompak tu, pencuri, curi kereta ketua polis Selangor itu, ingat tak? Buat lari kata cerok, dia makan angin. Last sekali dia pergi parking tepi jalan, dia buah nota. Sorry, tersilap ambil. Ada tak? Tu dia. Masalah sekarang orang tak takut. Ambiga pun takut tau. Saya takutlah hudud, dia kata, memang kerja aku nak bagi takut. Kalau orang tak mencuri pun takut, tuan-tuan bayang kalau orang mencuri, lagi takut. Tu cerita dia. Maqasid dia, nak jaga zuriat, sebat. Tapi tuan-tuan jangan pula sebut, bila sebat ni macam penjara duk ada ni. Penjara ni dia punya rotan, dia besar ibu jari. Jari kaki besar begitu. Rotan kita besar kelingki dia. Pukul pula, ketiak pun tak terangkat. Yang ni hayul sungguh. Kawan saya kena 6 rotan tuan-tuan. Parut sampai kelar tu ada. Berjalan berapa bulan sengit. Yang ni rotan besar kelingkin. Pukul pula tak angkat ketiak. Tapi menakutkan. Yang tu yang kita nak pindah 356 tu. 356. Bukan kita nak tukar perlembagaan Malaysia dah. Nak pindah akta jenayah. Yang duk ada ni aja. Yang duk ada ni 356. Maksud 356. RM3,000 denda. 5 tahun penjara, 6 rotan. Kalau kita rotan orang 6, tuan-tuan, sakit saja. Dia tak dapat apa-apa. Kita rotan dia 40, dengan hukum syarak, dia bertaubat, Allah ampun dosa dia. Kita nak dia diampun dosa, dia akhirat besok dia tak kena. Tu yang kita nak pindah tu. Pindah akta tu, rotan itu bersesuaian mengikut hukum syarak. Tu je. Allah, dia riyuh tu macam nak kiamat dunia. Aku pun tak faham apa baca kak. Tak lagi lah. Bacalah dulu. Lepas baca baru komen. Ini macam-macam cerita. Teruk betul lampau ni. Betul-betul macam kucing. Tarik kelepiak habis. Tak mau bergerak juga. Dia tak faham. Alas sekali barulah jaga reta. Jadi hukum hudud nak jaga reta. Pencuri potong tangan. Hikmat dia nak jaga reta. Maqasid dia. Itulah maqasid. Ni yang bercakap tu dia faham dah atau maqasid. Bagi sedap dengar ya. Tapi dia aku pun tak tahu aku kata apa dia kata. Padahal bukanlah nak tebuk dada tuan. Tapi kalau nak cakap bab agama ni, parti-parti politik yang paling layak bercakap lah. Dia ada majlis syura ulama, dia ada dewan ulama peringkat pusat. Dia ada dewan ulama peringkat negeri. Dia ada dia ada makna kata urusan ulama peringkat kawasan. Yang paling ramai ulama sertai parti-parti lah. Jadi bab agama ni, takkanlah kami ni yang buat kerja kerana Allah ni nak selewing agama Allah, kami ni kan nak dapat apa. Tapi yang bercakap tu kadang-kadang aku pun heran, tak tahu macam mana tu. Dia tak tahu. Dia fikir dua lah, kita baca kita lah, tenang. Sambung sikit kita ni. Jadi membenarkan akan barang didatangkan oleh Rasulullah SAW daripada Allah Ta'ala. Dia kata. Dan tempat tasdik itu di dalam hati. Membenarkan di hati. Mengiyakan. Jangan ingkar. Terima aja tuan-tuan. Dia kalau kita tolak, hati tak terima ni.
dipanggil engkar atau kufur. Kesan dia nombor satu, tuan. Ibadat kita Tuhan tolak. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok bila datang perintah Allah tentang ibadat, kebanyakannya ya ayyuhallazina amanu. Amanu ni tuan-tuan fi'il madhi. Asalnya amana. Amana tu dia singular. Amanu dia plural. Sebab tu bila sebut wahai orang-orang, dua tu kata orang-orang yang beriman. Lafaz wa tu wa jamak. Oleh kerana fi'il ni fi'il madhi, dalam bahasa Inggeris panggil past tense. Jadi makna memberi makna orang yang telah beriman. Ya allazina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Baru Allah suruh semayang, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Artinya orang yang tak beriman Allah tak suruh. Buat Tuhan tak terima sebab kamu tak ada lesen. Lesen dia iman. Tak ada iman, apa pun Tuhan tak terima. Rugi saja, penat. Sebab itu, pastikan kita termasuk golongan orang beriman. Kena mengajilah ilmu tauhid. Kita sebut saja, La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tuhan tu apa? Zat yang wajibal wujud. Allah tu zat yang wajibal wujud. Yang bersifat dengan segala sifat-sifat kamalat. Kita pun mengajilah sifat 20. Yang kata sifat kamalat tu apa? Yang wajib kita tahu. Dalam tu ada macam-macam. Ada kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ada sifat nafsiyah yang kita mengaji tu. Sifat salbiah, ma'ani, maknawiyah. Ini sebut gulai. Sebut gulai aja. Kita nak bila sebut gulai, kita tahu dalam gulai tu ada apa? Ada santan, ada rempah, ada cabai, ada itu, ada ini. Barulah sebut meleleh yak liok. Gulai. Meleleh. Sebab kita tahu dalam tu ada apa. Dan kita pun dah rasa sedap dia. Iman pun begitu juga, ada rasa manis dia. Manis, kemanisan beriman. Itu kena mengaji, dalami sikit lah dalam ilmu tasawuf. InsyaAllah mudah-mudahan. Membenarkan kita di hati dengan barang yang dibawa oleh Nabi SAW. Tempatnya di dalam hati. Iman ni dalam hati. Dan lidah itu terjemah daripadanya. Hati ni beriman dengan Allah Ta'ala, diterjemahkan dalam bentuk ucapan. Aku beriman kepada Allah. Amantu billah. Ataupun kita sebut, La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang kusembah melainkan Allah. Lidah ni menterjemah apa yang ada dalam hati kita. Dalam hati siapa tak tahu, dia zahirkan. Kan? Dia mengaku dia Islam. Kita hukum dia Islam. Kita kena layan dia sebagai orang Islam. Sebab dia dah mengaku Islam. Batin dia, wallahu alam. Dia dengan Allah Ta'ala lah yang tahu. Ya. Jadi lidah zahirkan, membenarkan. Ya. Membenarkan akan barang didatangkan oleh Rasulullah. Lidah makna kata terjemah daripadanya. Ya. Dan makna Islam pula. Iman Nabi Rano. Iman tadi ni kita ulang balik. Tasdiqul qalbi. Membenarkan, mengiyakan di hati. Dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Kita terima, jangan tolak. Kerana kita yakin baginda bersifat siddiq, benar. Dia tak bercakap dusta, tak bohong. Nabi cakap semua betul. Sebab itu dalam makna iman ni tuan-tuan, ulama-ulama buat begini ya. Amantu billah wa bima qala Allah. Aku beriman kepada Allah, aku juga beriman dengan apa difirmankan oleh Allah. Apa Tuhan kata, semua kita percaya. Wa amantu bir rasul, aku beriman dengan Rasul, wa bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku beriman dengan Rasul, aku juga beriman dengan apa yang disabda oleh Rasul. Ajaran yang baginda bawa semua kita terima, kita tak tolak. Itu beriman dengan Allah dan Rasul, beriman dengan semua sekali lah. Termasuklah beriman dengan malaikat. Beriman dengan Allah, berarti beriman dengan malaikat lah. Sebab Allah cerita bab malaikat dalam Quran. Kita beriman dengan malaikat, beriman dengan hari kemudian, hari akhirat. Sebab Rasul bagi tahu tentang akhirat. Allah Ta'ala bagi tahu dalam Quran tentang akhirat. Jadi kuncinya Allah dan Rasul. Yang lain-lain tu datang daripada perkhabaran Allah, perkhabaran Rasul. Kita beriman. Itu dia. Membenarkan kita. Lidah menterjemah. Dan makna Islam tu ibarat daripada bukan izan, az'an dan taslim, yakni menjunjung dan menerima barang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Junjung ni atas bau ke atas kepala?
Junjung atas kepala. Patik menjunjung titah perintah tuanku di atas batu jemala patik. Itu bahasa istana tu. Kita bila berdepan dengan raja tu, dia kena faham bahasa dia. Junjung atas batu jemala tu, buah atas kepala. Bila kita letak satu benda atas kepala, artinya tuan-tuan, semua ni terasa beratnya itu. Pasal apa? Pasal letak betul-betul tengah, seluruh kepala kita terasa berat, bau terasa berat, badan terasa berat, kaki semua terasa berat. Artinya kita menjunjung dengan seluruh anggota kita segala perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Junjung. Jangan empuk letak bawah, letak atas kepala. Tempat yang paling tinggi kita letak perintah Allah, itu makna junjung. Tempat yang tertinggi dalam anggota kita ni. Kita utamakan perintah Allah. Allah perintah kita laksana hukum Allah. Hukum hudud. Wajib dilaksana bila kita ada kuasa. Tak ada kuasa tak payahlah, tak wajib lah. Jadi kita ada kuasa. Bila ada ruang-ruang yang memboleh kita buatlah. Kerana ini perintah Allah. Kenapa kamu laksana? Perintah Allah. Macam semayang perintah Allah, hudud perintah Allah. Tu kita nak buat. Kan? Orang buat apa nama? Buat apa ni orang panggil apa? Yang duk ni dalam handphone tu, duk sokong undi tu. Poll. Buat poll tuan-tuan, seluruh rakyat. Berapa ada responden berapa puluh ribu? 91% rakyat Kelantan nakkan hudud. Nak hudud 91% hormat kehendak rakyat Kelantan. Saya bila tuan-tuan orang bukan Islam tak terima menentang, hampa tentang pasal apa? Bukan kacau agama hampa pun. Tak sentuh agama hampa. Saya ceramah malam tu tuan-tuan di Tanjung Malim, saya hempuk cawan tuan-tuan, geram. Bila keluar dalam ni tengok-tengok apa parti gerakan saman kerajaan Kelantan kerana meluluskan hudud. Hang ni hampa ni. Hampa gerakan kapiang. Kami kan kacau agama hampa. Geramlah aku pun. Hempuk cawan tu. Tapi cawan tu tak pecah. Pasal apa? Polistrin. Tengah benda ayak tu. Geram. Aduh, sakitnya hati tuan-tuan. Sakit hati aku. Bukan kacau agama hampa. Dalam Dewan Undangan Negeri Kelantan tu, semua sokong. 14 wakil rakyat UMNO pun sokong. PKR seorang pun sokong. PAS semua sokong. DAP tak sokong. Pasal apa DAP tak sokong? Sebab dia tak ada wakil rakyat dalam Kelantan. Nak sokong ke mana dia tak ada. Lain semua sokong. 100%. Mula-mula dulu pun bentang tu 93. 100% juga yang sokong. Hormat demokrasi. Kita tidak mengambil jalan angkat senjata. Jalan demokrasi. Jalan muwajahah silmiah. Tolong hormat. Aduh, dia tak. Saya tak tahulah orang Islam bila orang bukan Islam duk kata hudud pelik-pelik, dia boleh tak terasa apa. Ish. Aku hati punya geram tuan yang tahu. Dia boleh dak. Ish, aku pelik apa dia kena iman apa lagu ni. Iman tak menangkap langsung. Orang ada iman ni tuan-tuan, tak boleh tuan-tuan, tak boleh. Saya dulu ceritalah ni cerita pengalaman. Saya bila pilihan raya selalu terlibat dengan pilihan raya. Ceramah, susun gerak kerja pilihan raya, merayu undi. Itu kerja kita lah bila musim-musim pilihan raya. Dan saya biasa bertanding 3 kali tuan. 3-3 kalah. Tanding. Mula-mula saya bertanding di Dun Pangkok. Dapat 700 undi. Hilang pertaruhan. Itu tahun 86. Bila saya bebas ISA tuan-tuan sekalian. Saya bebas tu 94. Masuk pilihan raya tu 94. Saya kalah tak sampai 1000 di Dun Terung. Lepas tu tahun 99 saya bertanding lagi sekali. Saya kalah cuma 500 undi kalah. Dun Pasir Panjang. Lepas tu tak mau bertanding dah, pergi kampung lah. Aku dah tua tak larat. Jadi kita terlibat dengan pilihan raya. Tiba-tiba tahun 90 tuan-tuan, saya dah ada di kem tahanan. Duk baca je cerita, tengok TV pilihan raya. Ketak ni tuan, ketak. Ish, gelisah awaklah depa kurung aku lama-lama. Hei. Satu malam tuan-tuan, satu malam lebih kurang pukul 11.30 malam, orang semua dah lena. Orang kem tahanan semua lena, orang tahanan semua lena. Saya dengar ceramah daripada luar tu, suara masuk ke dalam. Clear dengar. Saya ingat suara Mahfuz rasa. Suara dia ada raihan. Pang, pang. Tapi kita tak dengar biji buah dia, tapi dengar suara. Saya malam tu tuan-tuan, semalam-malaman tak lena. Tak boleh lena, gelisah. Sebab tak boleh nak bantu ni, pilihan raya ni.
Esok pagi lepas subuh tuan, saya ketuk semua pintu kem tahanan ni. Ada apa Ustaz? Ceramah pilihan raya. Pukul 8 pagi, tempat makan. Semua saya panggil. Keluar Bengali, keluar India, keluar Cina, keluar. Semua keluar. Penceramah dia Ustaz Siddiq Nur. Bekas ketua pemuda PAS Perak. Aku ceramah. Tengah-tengah ceramah Tuan Ibrahim lalu. Penguasa kem tahanan. Ada apa Ustaz? Lepas gian tuan. Ikut juga hamba. Dia kata. Lepas gian. Tak boleh duduk tuan. Kita tak boleh. Kita ni biasa ada buat kerja. Begitulah orang yang ada iman. Kalau makna kata hukum Allah dicerca, dinista, ditolak gitu gini, aduh, sakit jiwa ni tuan. Bila hang tak rasa apa ni, hang ni, tak tahulah saya kalau orang tak rasa apa, kita tak boleh sakit hati. Aduh, tu dia. Jadi makna iman kita tahulah tasdik hati dan diterjemahkan makna kata melalui lidah, dan makna Islam tu ibarat daripada azan dan taslim, yakni menjunjung dan menerima barang yang didatangkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi kita junjung, kita pikul, kita laksanakan. Sama dalam bentuk ucapan kita mengiyakan, atau dalam bentuk tindak tanduk kita, kerja buat kita. Terima wajibnya semayang, kita pergi semayang. Kita orang Islam lah tu. Kan? Kita terima hukum nutup aurat, kita pun tutup aurat. Itu Alhamdulillah. Kita terima haramnya arak dan kita pun tak minum arak. Terima dengan lidah dan kita laksanakan dengan tindak tanduk perbuatan kita. Itu namanya Islam lah. Itu dia. Namanya Islam. Itu dia. Menjunjung dan menerima barang didatangkan oleh Rasulullah SAW itu. Dan tempat Islam itu daripada iman. Bila sebut Islam tuan-tuan, dia bentuk umum. Dari cakap, perbuatan dan juga hati. Sebab itu tuan-tuan, bila kita sebut rukun Islam itu ada 5. Bila sebut 5, yang pertamanya mengucap 2 kalimah syahadah. Bila sebut 2 kalimah syahadah, mulut kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah. Hati kita makna kata menetap dan menerima makna la ilaha illallah itu. Tiada Tuhan yang aku sembah melainkan Allah. Kita terima di hati, kita tidak bertuhankan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut Islam, dalam tu ada iman. Tapi sebut iman, makna kata ada Islam. Tapi makna Islam tu dia lebih umum, termasuk dengan tindak tanduk dan termasuk juga dalam hatinya sekali. Islam tu terlebih umum, menyeluruh. Tu dia, zahir dan batin. Ya. Itu dia. Dan dia kata lagi Islam itu dan iman itu dalam hati. Iman itu tasdik. Islam itu nampak zahir dan juga batin, terlebih umum. Tapi iman tu terlebih khusus, yakni dalam hati. Dan lidah dan segala anggota kerana tiap-tiap tasdik dengan hati itu dinamakan taslim. Bila kita membenarkan di hati dengan cara automatik, bila hati itu ikhlas dan jujur, terima, maka zahir pun terimalah. Kan? Setengah orang kata lain, zahir dan batin lain. Macam mana zahir batin lain? Cara di mahkamah. Hakim tanya, mengaku salah tak mengaku salah? Saya tak mengaku salah Tuan Hakim. Pasal apa tak mengaku salah? Sebab Tuan Hakim, masa saya tumbuk dia tu, hati saya jujur dan ikhlas. Ini apa punya gila? Jadi zahir itu menunjukkan batin. Zahir makna kata pukul orang, hati yang rosak lah. Sebab itu Allah ibaratkan Islam ni seperti sebuah pokok kayu. Sepohon kayu. Alam tarakai fadaraballah masalan kalimatan. Alam tarakai fadaraballah masalan kalimatan tajibatan kasyajaratin tajibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Nak tak aku tunjuk pada kamu wahai Muhammad contoh kalimah tajibah la ilaha illallah yang kita ucap zahir dan batin, mulut mengucap pengakuan 2 kalimah syahadah, hati ni membenarkan sungguh-sungguh kerasulan Rasulullah dan ketuhanan Allah.
mengiyakan sungguh-sungguh, maka Allah ibaratkan kasyajaratin tayyibatin, macam pokok yang baik. Macam mana pokok yang baik? Asluha sabitun wa far'uha fis sama. Akar dia mencengkam bumi, pucuk dia menjulang sampai ke langit. Akar dia. Akar ni akidah, tuan. Sebab akar ni kita tak nampak. Keimanan kita tak nampak. Macam akar duduk dalam bumi tak nampak. Jadi pokok yang baik, akar dia sehat, menjunam ke dalam bumi, menghisap segala air, makanan-makanan dan sebagainya untuk dihantar naik ke atas. Ya. Asluha sabitun wa far'uha fis sama. Pucuk dia menjulang sampai ke langit. Batang, ranting, daun, itu nampak pada zahir. Yang nampak pada zahir, Islam. Yang tak nampak pada zahir, dia iman. Duduk dalam akar, duduk dalam, pucuk menjulang sampai ke langit. Itulah ibarat orang yang beriman dan Islam. Iman duduk dalam hati, tapi dijelmakan dalam tindak tanduk yang cukup bagus. Di pokok, tuan-tuan sekalian, yang subur ini, asluha sabitun wa far'uha fis sama. Rendang cantik. Kita naik motor, bawa kereta, mengantuk tengah jalan. Bila terasa letih, kita pergi parking bawah pokok tu. Dia boleh berteduh, orang lain boleh berteduh. Dia melindungi orang lain dapat manfaat daripada pokok yang elok tadi ni. Begitu ibarat orang beriman, orang yang baik Islam dia, orang lain dapat manfaat, berlindung di bawah dia. Kalau dia seorang suami, isteri boleh berlindung. Dia seorang bapa, anak-anak berlindung. Dia majikan, rakyat boleh pekerja boleh berlindung. Dia penanam teri, orang lain boleh berlindung. Tapi duk ada serabut, nak lindung apa? GST lah jawab dia. Tahu GST? Gasak sampai tertunggin. Allah tuan. Saya tu balang teluk masin tu. Tu balang teluk masin tu. Satu balang tu, balang dia harga RM1. Kita beli di kedai biasa RM1.20. Kita pergi beli di kelang dia, di Bukit Minyak, harganya RM1. Tapi nak beli banyak, kena banyak, baru dia boleh hantar ke rumah kita. Nak kena beli RM10,000. RM10,000 saya beli, tuan-tuan, RM10,000. GST dia RM600, tuan. Nak dapat RM600 senang oh. Hampa jual telur masin berapa kali jual? Mampu. Terasa tuan, terasa sungguh. Oh, terasa RM600 kan sikit. Aku tak halal lagi. Tak tahulah tuan-tuan. Terasa, memang terasa sungguh. Tapi ada sayang lagi tu. Saya ni ustaz, kali ni tak undi dah ustaz. Alah, makcik dulu, makcik cakap macam tu juga. Dapat berim, habis. Makcik lupa dah GST. Kena berim, out. Apalah makcik ni. Sekali ni ustaz, makcik betul-betul ni ustaz, tak main-main dah ni. Okey, sama-sama kita tengok. Hari tu sahabat dia lama dah. Saya kata makcik, kalau dia orang menang pilihan raya yang ke-13 ni, minyak naik makcik. Ida ustaz tak naik, dia kata. Naik makcik. Ida. Lama saya bawa keluar fakta ni, makcik ni saya bukan tipu ni, keluar langsung abang ni. Ni penyataan daripada ni semua ni betul-betul ni. Lepas pilihan raya tahun 94, minyak naik. Lepas pilihan raya 99, minyak naik. Lepas pilihan raya 2004, minyak naik. Lepas pilihan raya 2008, minyak naik. Lepas pilihan raya 2013, makcik, minyak naik, makcik. Ida ustaz, dia kata. Makcik habak kat saya, pasal apa tak naik? Dah menteri kata tak naik lah. Oh, makcik percaya menteri. Tak apa, sama-sama kita tengok. Lepas pilihan raya tuan-tuan, minyak naik 20 sen. Bila minyak naik, ikan mahal. Ikan kembung yang selalu tuan-tuan sekilo RM3, RM4, dia naik sampai RM8. Dia dah gelisah. Selalu beli sekilo, dia jadi tengah kilo dia beli. Dia meraungat. Hai ustaz, mahal betul ikan ni. Saya kata, pasal apa ikan mahal? Minyak naik ustaz. Orang nak pergi kelut pakai minyak mahal, ikan mahal lah. Bila pula minyak naik? Naik ustaz. Idak makcik, saya kata. Naik, betul-betul naik, dia kata. Saya tak percaya minyak naik. Kenapa ustaz kata tak naik? Cakap. Dah menteri kata tak naik lah. Fairly dah pak. Aku cakap tak pernah percaya.
Kali ni baru dia tahu. Payahlah tuan-tuan, orang tua kampung ni payah. Apa ubat aku pun tak tahulah. Betul tuan. Mana mai kena beri mah baru ni. Kena beri dia bengkok pula. Dah duk marah tu. Hai, tak tahulah aku nak buat lagu mana. Jenuh hembus kepala. Duk dak yang lama juga. Dia dak yang lama juga. Hai, payah. Orang tua ni payah. Ni saluran satu dia. Hai, saluran satu semua kita kalah. Saluran dua kita menang. Saluran ketiga pun kita menang. Kena saluran satu out habis. Tak payah. Lihat waktu nyawa tak mau mati. Aduh susah tu. Aku tak tahu lah nak buat macam mana. Tu dia. Jadi makna kata Islam itu dia kata dia kata lebih umum daripada iman dan lidah. Segala anggota kerana tiap-tiap tasdik itu dengan hati dinamakan taslim. Jadi orang yang tasdik di hati beriman pun dipanggil dia taslim. Dia tunduk dan patuh kepada Allah. Jadi makna Islam ni dia lebih umum, iman dia lebih khusus. Iman tempatnya di hati. Jadi itu yang Allah sebut yang mala yang fa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Qalbin juga tapi salim. Hati yang sejahtera, hati yang Islam, yang namanya hati yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berhenti sini dululah. Tak habis jugalah. Kita sambung bulan depan. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Tapi saya duk teringat Tok Guru saya. Tok Guru saya nama Tok Guru Haji Wa'in. Haji Wan Ibrahim. Dia duduk dekat hutan kampung. Sebelum dia mati tuan-tuan, saya pergi ziarah dia. Dia pesan. Sidik jangan lupa pesan saya nak. Pesan apa Tok Guru? Macam saya duk abang selalu kat Sidik lah. Bila mengajar tu dia kata buat macam mana orang makan sirih. Jadi orang makan sirih ni ambil sirih pinang, gambir, buh lang gobek. Gobek sampai lumat. Dah lumat baru telan. Jadi maknanya dia suruh kita bila bicara bab ilmu ni, bicara lumat-lumat. Biar orang faham sungguh-sungguh dia kata. Biar kita baca 4-5 baris pun tak apa. Bagi faham betul-betul. Dengan matan yang kita baca tu dia kata insya-Allah banyak manfaat. Jadi saya bila baca kitab tu teringat cakap Tok Guru saya lah. Mudah-mudahan dapat manfaat pada malam ni. Jadi sebelum saya pondok ni tuan-tuan, kami di pondok macam biasalah. Tahun ni tuan-tuan kita nak ikut macam tahun lepas juga. Kita bulan Rejab ni kita berpuasa. Puasa sunat dengan tujuan tuan-tuan bulan Rejab Syakban ni supaya kita masuk Ramadan dalam keadaan yang cukup bersedia. Macam orang lawan lari lah. Bila dia lawan lari 2-3 bulan sebelum dia masuk bertanding tu dia dah bersiap daripada awal. InsyaAllah bila masuk bertanding tu dia dalam keadaan yang cukup bersedia. Jadi untuk buat persiapan yang cukup di segi kita punya fizikal dan rohani ni, kita bermula bulan Rejab. Bulan Rejab ni tak lama lebih kurang tak sampai 2 minggu dah tuan-tuan. Mungkin 20 hari bulan kot bulan Rejab bermula. Jadi sepanjang bulan Rejab ni kita cuba khatamkan kitab Kifayatul Muhtaj, iaitu kitab karangan Syekh Daud yang membicarakan tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sekarang ni kita bila sebut Isra' Mi'raj dalam bentuk forum, bentuk ceramah. Jadi kita di pondok kita baca satu-satu peristiwa tu, kita ambil iktibar di sebaliknya. Dan insya-Allah kalau bulan Ramadan nanti kita akan cuba khatamkan pula sekali lagi kitab Durrun Nafis. Kitab Durrun Nafis ni kita dah khatam tahun lepas, kita nak ulang 3 kali insya-Allah mudah-mudahan. Jadi Rejab, Syakban, Ramadan, 3 bulan ni kita berpuasa lah. Dan saya pun telah buat persiapan untuk warga-warga pondok di mana saya ingat ayam di korang 2,000, 3,000, 4,000 dah saya masuk dalam reban. 4,000 ekor lah untuk mana warga pondok berbuka puasa. Lebih-lebihnya kita jual lah. Tapi hari ni tak dapat bawa ayam sebab ayam tu kecil. Dia mau ada 4 bulan baru cantik. Di 3 bulan ni dia tak apa besar sangat. Makan pun makan tulang buat apa. Sejak Syakban Ramadan. Dan kita lalukan kepada mana kata ni lah. Siapa-siapa yang nak beribadat tu kita persilakanlah. Jadi setakat ni tuan-tuan kita mendapat panggilan yang banyak terutama daripada muslimat. Yang Maidah pun ada. Nak Rejab Syakban sekali dengan kita. Jadi kita bangunan muslimat kita ni agak ada masalah sikit. Iaitu tentang bumbung dia. Jadi tempat saya tuan-tuan kera banyak. Jadi oleh kerana bumbung dia asbestos. Dia hempuk-hempuk badan dia. Habis bocor kan. Bila bocor kayu reput, lepas tu shilling-shilling pun habis pecah apa semua. Kena air hujan. Jadi kita bercadang nak tukar bumbung baru. Yang jenis zinc lah. Zinc ni kalau dia hempuk pun dia timbul balik.
Esbos tu habis lah tuan-tuan. Dia sekali dia empuk, out, habis terus. Pecah habis. Dia tukar bumbung tu, bangunan tu lebih kurang 200 kaki. Panjangnya 200 kaki. Jadi satu-satu pintu rumah muslimat tu 20 kaki kali 30 kaki. Luas lah. Boleh duduk 4, 5, 6 orang pun boleh, insya-Allah. Kita ada 5 pintu. Jadi kita cuba nak siapkan tuan-tuan sekalian. Makna kata bulan ni lah. Bulan ni kita nak siapkan juga. Sebab bulan ni dah masuk Rejab. Jadi kita nak bagi muslimat kita agak selesa lah. Jadi muslimin tak ada masalah. Sebab kita bangunan kita cukup lah untuk muslimin. Masalah muslimat sikit lah tuan-tuan. Jadi tukang beritahu saya, dia kata dia ada kontak pembekal. Jadi nak tukar bumbung tu dengan kayu-kayunya sekali, dengan shilling, makan belanja lebih kurang 12,000 lah. Jadi sepanjang 2-3 minggu ni saya kutip derma di masjid-masjid yang saya mengajak, surau, untuk kita gunakan untuk mempersiapkan makna kata bangunan muslimat kita tu supaya mereka selesa lah. Jadi malam ni derma tuan-tuan tu saya akan gunakan untuk makna kata siapkan tukar bumbung dan kayu-kayu shilling yang barulah untuk bangunan muslimat. Jadi macam biasa tuan-tuan, barang jualan saya bawa. Malam ni saya bawa buah hulu lebih sikit. Pasal itik kita bertelur banyak lah tuan-tuan. Hari ni 200 biji telur. Oh, itik pun telur sakan dah lah ni. Kera dia mai pukul 9 lebih dia mai. Kita pukul 8 kutik dah telur. Hang kutik lewat ya, habis dia sapu. Satu ekor kera tuan-tuan sampai 2-3 biji telur dia pegang buat lari tu. Pagi-pagi kutik dulu. Telur itik tidak boleh kat kera. Dia kita buat makna kata buah hulu kita hari ni lebih sikit. Tapi memang diakui lah oleh orang-orang yang makan buah hulu kita ni. Dia berkata Ustaz Siddiq tu ceramah ya deras, tapi buah hulu dia lembut. Banyak orang komplain macam tu. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan makan tengok, bukan nak puji. Ni muslimat kita buat tuan-tuan. Jadi saya sedia peralatan cukup dengan oven dia 3-4 biji. Oven yang macam tuan-tuan pergi Tesco tu, bukan ada orang jual buah hulu. Oven macam tu lah saya beli. Yang 2 tingkat, yang setingkat saya beli. Bagi cukup kelengkapan dia. Pemukul dia pun ada 2-3 biji saya beli. Oleh kerana tuan-tuan kita ada cukup peralatan. Kita pula ada steamer. Steamer kita ada 2 biji steamer. Pemukul pun banyak. Maka muslimat kita mengeluarkan satu produk baru tuan-tuan. Iaitu kek kukuh. Kek kukuh coklat. Jadi ni pun kita bawa lah hari ni jual. Jadi semua ni tuan-tuan untuk bantu kerja-kerja kita. Setakat ni alhamdulillah kita mampu memberi pengajian percuma di pondok kita. Pengajian percuma, api air semua percuma. Kita guna duit jualan kita untuk bayar bil api semua. Kemudian kita boleh bagi beras percuma. Kemudian kita bela ikan keli. Siapa lalu makan keli boleh ambil keli secara percuma. Dan insya-Allah tuan-tuan, Rejab, Syakban, Ramadan 3 bulan ni kita berpuasa. Makanan berbuka puasa dan sahur kita sediakan insya-Allah. Alhamdulillah, syukurlah tuan-tuan. Jadi dah nak masuk 2 tahun ni, nampak kita masih boleh tampung keperluan-keperluan kita, hasil derma orang ramai dan juga hasil jualan-jualan kita. Jadi inilah syukur pada Allah Ta'ala lah. Jadi tuan-tuan yang banyak menderma pun, saya ucap banyak-banyak terima kasih lah tuan-tuan. Sama-sama kita bekerja untuk membangunkan ummah ini insya-Allah. Itu saja, wallahu alam. Al-Fatihah. Jadi saya kata macam ni tuan. Bulan depan saya photostate-kan kitab ni. Lebih kurang terbaik ni lah. Kalau habis tu kita photostate lagi. Sebab dia ni kitab. Jadi tuan-tuan dengar macam ceramah lah. Saya ceramah. Jadi bila saya photostate ni, nanti tuan-tuan pun boleh tengok sama, boleh bawa balik rumah insya-Allah. Jadi saya cuma cas kos cetak lah. Tak main ni. Dan RM2 rasa. RM2 lebih kurang RM2 lah. InsyaAllah. Bulan depan saya cuba usaha photostat. Supaya tuan-tuan senang buat rujukan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syariatik. Fasiqillahumma rabitataha
وأدم مدها واهدها سبلها واملأها من نورك الذي لا يقبو أشره صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وحيها بمعرفتك ومثال الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. دعواهم فيها سبحانك اللهم تحية فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله بالعالمين. تكبير.